Wassalam, nak pencerahan setakat mana sebenarnya tahiyat awal. Ada orang baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, ada yang sambung sampai habis selawat. Tahiyat awal ni sampai dekat Allahumma salli Muhammad je. Itu tahiyat awal. Kan? Sampai dekat situ saja. Sampai dekat lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kat tu je. Itu tahiyat awal. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam, saya nak tanya, boleh tak kita membaca Quran dalam aplikasi telefon pintar tanpa wudu? Boleh? Baca Quran ni tak perlu berwuduk, tuan. Yang perlu berwuduk bila nak pegang Quran. Nak pegang Quran yang perlu wuduk. Nak baca Quran tak perlu wuduk. Kita duduk dalam kereta tak ada wuduk, baca Al-Quran. Duduk kat mana, baca Al-Quran. Nak pegang Quran yang perlu wuduk. Baik, telefon kita ni Quran ke apa Quran? Telefon kita. Telefon ni walaupun ada Quran dalam ni, dia tetap telefon. Dia orang tak panggil Quran ni. Walaupun Quran duduk dalam ni. Maka selagi mana dia tak nama Quran, boleh kita pegang dia, tak ada masalah. Baca tak ada isu. Saya sebut tadi baca tak ada isu. Sebab baca tak disyaratkan untuk berwuduk untuk baca Quran. Ini syarat berwuduk tu untuk memegang Quran. Itu syarat dia. Salam Ustaz, bolehkah buku-buku yang ada ayat Quran kita bakar dan abunya macam mana nak diuruskan? Boleh kita bakar. Jadi abu tak ada apalah. Huruf-hurufnya sudah hilang lah. Hanyut sungai tak apa, tanam tak apa. Ataupun kita hantar kepada pusat pelulusan. Boleh je. Juga pengurusan buku lama yang ada ayat Quran. Macam saya sebut tadi lah. Waalaikumsalam. Sampaikah pahala bacaan Yasin kepada orang telah meninggal dunia? Mengikut hadis sahih, hanya 3 amalan yang sampai kepada si mati. Sedekah jariah, amalan ilmu yang diamalkan, dan doa anak kepada arwah. Baik. Kita kena faham hadis itu ya. Hari ini ramai yang tak faham hadis itu. Saya ulas hadis itu. Hadis itu kata apa? Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Bila matinya manusia, matinya anak Adam, terputuslah amalannya. Amalan siapa? Amalan si mati ya. Maknanya bila dia mati tak ada lah amalan. Masa dia hidup dia boleh beramal. Masa hidup datang kuliah, masa hidup sedekah, masa hidup buatlah. Pak mati. Bila mati, tak ada lah. Terputuslah amalan dia. Illa min thalas. Kecuali 3 perkara ni tak putus walaupun dia mati. Walaupun dia mati, tapi amalan hak dia buat atas dunia hari tu ni, hak dia buat, hak dia sendiri buat. Hak lain semua putih. Tapi hak ni tak putus. Apa dia? Sedekatin jariah. Sedekah jariah. Maknanya masa hidup hari itu dia sedekah jariah. Bila dia mati, amalan hak dia buat sedekah jariah itu, pahala dia terus mengalir kat dia. Itu. Sedekah jariah itu wakaf, sedekah jariah lah. Wakaf. Contohnya, kita wakaf apa? Kita wakaf ni, mikrofon ni. Kita wakaf mikrofon ni. Lepas kita wakaf 10 hari, meninggal kita. Orang duk guna mikrofon ni sampai 5 tahun. Duk guna. 5 tahun itulah pahala sampai kat kita. Pasal apa? Pasal itu amalan yang kita buat masa hidup. Yang tak habis walaupun kita mati. Amalan lain tak habis. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maknanya kita sampai ilmu ke orang, orang beramal. Bila kita mati, orang tu biasa beramal. Pahala tu sampai kita. Dan yang ketiga, awaladin salihin ya'lahu, anak yang soleh. Anak soleh ni produk apa? Produk kita kan? Kita yang melahirkan anak. Kita didik dia jadi anak soleh. Maka bila kita mati pun, anak soleh itu doa dia terus sampai ke kita. Itu produk kita, amalan kita. Adapun kita, orang lain, jiran, sahabat nak doa pada si mati, boleh tak boleh? Boleh. Itu bukan produk dia, produk orang lain. Contoh, kita bekerja, kita dapat gaji. Bila mana kita berhenti, gaji tak ada lah kan? Tapi kalau kawan kita nak bagi duit kita, boleh terima tak? Boleh tak? Kita hanya layak dapat pencen je. Hak lain layak tak? Gaji dah tak layak tak? Tak layak dah sebab kita ada pencen lah. Kita dapat pencen. Tapi kawan kita main bagi duit kita 1,000, bulan depan bagi 1,000. Boleh dapat terima tak? Boleh. Macam tu lah. Hadis tadi sebut amalan kita. Kita sendiri hak kita buat. Hak kita buat masa hidup hari tu. Cerita dia, kalau orang lain punya amalan, orang nak hadiah kat kita, boleh tak boleh? Di sini para ulama kata, jumhur ulama kata, tak ada isu, boleh je. Termasuk baca Quran. Baca Quran juga amalan soleh. Baca Yasin. Baca Yasin ni amalan soleh.
jumhurul ulama daripada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi menyatakan bahawa sampainya pahala bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada si mati. So, siapa nak petikai lagi? Siapa ada orang yang petikai? Kita nak kata jumhur semua salah kah? Kita nak kata majoriti ulama semua salah. Kita seorang yang betul. Walaupun benda itu ada khilaf. Tapi minoriti kata tak sampai. Minoriti, majoriti kata sampai. Daripada empat mazhab. Jadi, sebab tu kadang kita kata kena mengaji. Kalau tak mengaji itu masalah. Kan? Tak faham hadis. Hadis cerita bab lain, kita anggap dia merangkumi semua sekali. Sedangkan hadis cerita pasal orang tu je, orang mati tu je. Adapun kita nak wakaf untuk dia, kita nak buat baik untuk dia, walaupun kita sekadar jirannya pun, sampai insyaAllah, sampai pahala. Apa-apa juga amalan kita nak buat. Ada nas untuk doa tahlil atau bacaan Yasin kepada si mati pada 3 hari dan 1 hari selepas kematian. 3 hari, 1 hari ni tak ada. Tak ada kaitan. Nak baca doa, bacalah doa. Nak tahlil, bacalah tahlil. Itu la ilaha illallah, tak nak bersalah. Nak baca Quran, bacalah Quran. Tapi tak perlu terikat dengan hari-hari tertentu. Sebab apa? Sebab bila terikat dengan hari ini, seolah ada something. Seolah ada kepercayaan. Sedangkan tidak ada dalam Islam kepercayaan terhadap hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, tak ada kaitan. Nak buat kenduri, buatlah. Nak baca Yasin, bacalah. Tak tentu pada hari. Ada duit, buat. Tak ada duit, tak buat. Tak tertentu pada hari-hari yang tertentu. Disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, orang yang buat amalan dikaitkan dengan hari-hari yang tertentu, itu amalan dia bid'ah. Itu disebut dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia ada kepercayaan tertentu. Kalau hari 40 tu hari pecah perut ke hari apa tak tahulah. Dia dah percaya. Maka itu tak ada kaitan.